salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama Cikgu Bob. Dan untuk subjek Bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Apa dia kata ganti nama diri itu? Sebentar lagi Cikgu Bob akan jelaskan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu SK Pitas Raya Channel, like dan share video ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar, khasnya di Malaysia. Dalam keadaan sekarang ni, kita memerlukan banyak tambahan pembelajaran, kan? Okey, jadi Cikgu Bob akan jelaskan apa dia kata ganti nama diri. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, kata ganti nama diri ini terbagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Apa dia kata ganti nama diri pertama, apa dia kata ganti nama diri kedua dan ketiga? Sebelum itu, Cikgu Bob definisikan dulu maksudnya, iaitu dalam tata bahasa Melayu, kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Mengganti kata nama orang. Okey, jadi kita lihat dulu. Yang pertama. Kita lihat yang pertama dulu. Apa dia yang pertama? Okey, yang pertama, sebelum itu saya nak jelaskan dalam kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga ni ada terbagi kepada 2 pula, iaitu dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak. Okey, kita lihat dulu dalam bentuk tunggal. Okay, dalam bentuk tunggal, ini contoh dalam kamu, ini contohnya. Aku, dan aku ni digunakan untuk aku bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan misalnya. Kawan-kawan kamu lah. Biasanya kita guna aku. Ataupun kalau kita berdoa, kita akan guna aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita cakap macam tu. Okey, seperkara lagi iaitu saya. Saya ni macam mana? Saya ni biasanya kamu bercakap dengan seseorang yang kamu baru kenali, kawan baru. Kita kalau kawan baru takkan kita cakap aku, kan? Mesti saya, nama saya Bob. Contoh macam tu kan. Okey, ataupun dalam suasana rasmi. Dengan cikgu misalnya di sekolah, kita takkan cakap aku. Atau orang yang lebih tua daripada kita, kita akan cakap saya. Kita tak akan cakap aku, kita akan cakap saya. Cikgu, saya nak saya izinkan saya ke kantin sekarang, cikgu. Macam tu kan. Itu dia, aku dan saya. Itu beza aku dan saya. Okey, satu lagi lah hamba. Hamba digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu. Orang sekarang tak bercakap pakai hamba-hamba lagi dah. Orang dulu je. Jadi jangan awak gunakan dengan rakan awak pula. Ataupun dengan cikgu. Cikgu izinkan hamba ke bilik air. Pelik lah. Kalau saya jadi cikgu pun saya rasa pelik. Faham pula budak ni guna hamba pula kan. Itu dia hamba. Tapi itu kategori yang pertama, tapi zaman dulu. Okey, patih pula bercakap dengan raja. Untuk kita bercakap dengan raja atau sultan. Biasanya orang biasa lah, macam kita ni orang biasa lah. Orang biasa macam kita ni bercakap dengan raja atau sultan. Bercakap dengan raja atau sultan saja. Kalau bercakap dengan cikgu tak payah guna patih. Raja atau sultan bercakap dengan guna patih. Misalnya izinkan patih mundur diri tuanku. Macam itu. Okay, satu lagi lah beta. Untuk tunggal ni beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Jadi sultan ni kalau bercakap dengan rakyat biasa macam kita, macam saya ni rakyat biasa lah, macam awak pun rakyat biasa. Biasanya raja akan guna beta. Dia tak cakap aku. Dia cakap aku ingin mencemar duli tak? Beta ingin mencemar duli sekarang. Macam tu. Okey. Satu lagi dalam bentuk jamak. Apa dia jamak? Jamak ni biasa banyak kan? Okey, dia ada dua. Iaitu kami dan kita. Saya nak bezakan. Sebab ramai pelajar yang keliru penggunaan kami dan kita ni. Okey, kami ni, misalnya saya ambil situasi di sekolah lah misalnya. Kami ni, okey, ketua kelas bercakap dengan guru kamu. Dia mewakili kamu bercakap dengan guru kamu. Misalnya, cikgu, kami akan ke sekolah pada hari Sabtu ini. Dia beritahu cikgu dia. Maknanya kami tu semualah kelas, misalnya kelas tahun 5 tu akan pergi ke sekolah pada Sabtu ni. Okey, misalnya. Okey, kalau dikuna saya, cikgu, saya akan ke sekolah pada hari Sabtu ni, itu maknanya dia seorang je. Jadi kalau kami tu ramai. Seorang bercakap kepada pihak kedua mewakili yang ramai. Manakala kita pula ialah, okey, kita ambil situasi di dalam kelas juga. Misalnya ketua kelas kamu bercakap dengan kamu. Ketua kelas kamu bercakap dengan kamu, mengajak kamu semua bersama dia untuk ke sekolah. Misalnya,
kita akan ke sekolah pada hari Sabtu ini untuk bergotong royong membersihkan kelas. Macam itu. Jelas kan? Faham kan? Jadi cikgu Bob harap semua jelas dan faham apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri pertama. Okey. Dan kita lihat seterusnya iaitu kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua serupa macam kata ganti nama diri pertama, dia ada bentuk tunggal, okey, dan juga bentuk jamak. Okay. Dalam bentuk tunggal, ini contohnya. Kita guna anda, awak, engkau, tuanku, kamu. Ini contoh-contohnya lah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan anda? Okay, anda ni biasanya diorang digunakan contoh macam iklan lah. Digunakan oleh orang kedua bila tidak berhadapan dengan kita. Anda dilarang merokok di tempat awam. Jadi orang yang bercakap tentang iklan tu, bercakap dalam iklan tu, dia tak nampak pun kita, tapi dia sebut anda. Maksud ditujukan pada kita lah, tapi dia tak nampak kita. Okey, macam awak pula digunakan untuk diri orang kedua yang rapat dengan hubungannya dengan kita, rapat. Misalnya sahabat awak, kawan awak. Kalau di Johor ni, kalau kawan-kawan dia panggil awak. Awak nak ke mana? Awak tak nak ajak saya ke? Macam tu. Okey, manakala engkau digunakan untuk diri orang yang kedua, diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, serupa macam awak tadi, dan juga digunakan dengan Tuhan. Engkau ni biasanya digunakan yang betul-betul rapat lah, kamcing lah. Memang rapat dengan awak biasanya dengan engkau. Kan? Kau nak ke mana? Kan? Mari sini. Kau nak ke mana tu? Macam tu kan? Okay. Ataupun dengan Tuhan, kita akan cakap kau, ya Allah, ya Tuhanku, kau bantulah hamba-Mu ini. Macam tu kan? Kita tak kata, ya Allah, ya Tuhanku, anda bantulah hamba. Tak ada. Biasanya tak boleh macam tu. Okey. Seterusnya ialah tuanku. Okey, tuanku digunakan bercakap dengan sultan. Macam tadi lah kan, Batik mohon mengundur diri tuanku, macam tu tuanku. Okey, jadi itu. Dan terakhir sekali, untuk tunggal ni ialah kamu, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat dengan hubungan dengan kita. Misalnya kamu ni, awak ni, engkau ni, biasanya hampir sama lah penggunaannya. Cuma anda dengan tuanku ni sangat jauh bezanya. Okey, dan untuk kata ganti nama di kedua ni, yang satu lagi yang dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak, ni kalian. Kalian ni digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kalian ni biasanya kalian pasti sudah lapar. Mari kita ke kantin. Kan? Maksudnya dia beritahulah, dia ajak kawan dia semua pergi ke kantin. Jadi itu kita gunakan kalian. Boleh jelas Okey. Dan seterusnya, kata ganti nama diri ketiga iaitu kata ganti nama diri yang terakhir. Okey, kita lihat dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk tunggal ini contohnya. Dia baginda, beliau, dia dan ia. Untuk baginda, ini khas untuk raja, sultan atau nabi. Kita rakyat biasa tak guna baginda. Dan saya nak jelaskan bahawa kata ganti nama diri ketiga ni digunakan untuk orang yang tidak ada dalam perbualan kita. Biasanya contoh saya bercakap dengan awak untuk menceritakan orang lain. Jadi itu kata ganti nama diri ketiga. Ataupun kamu mengumpat, itu kata ganti nama. Itu contoh yang paling senang kan. Mengumpat, kata ganti nama diri yang ketiga. Okey. Jadi raja, sultan atau nabi, okey, dan beliau digunakan untuk tokoh dan orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Dan dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Dan untuk bentuk jamak, ini dia. Digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada satu lah. Mereka bermain bola di padang, maknanya ramai kan. Mereka belajar pada waktu malam, maknanya ramai yang belajar. Dia belajar pada waktu malam, itu seorang. Kalau mereka belajar pada waktu malam, itu ramai yang belajar. Okey. Jadi itu adik-adik semua berkenaan dengan kata ganti nama diri. Jadi cikgu berharap kamu jelas maksud yang ingin saya sampaikan tentang kata ganti nama diri. Jadi ingat, kata ganti nama diri ada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi untuk latihan arahan bina 5 ayat bagi setiap jenis kata ganti nama diri, dan bina ayat ini berpandukan buku teks. Jadi satu kata ganti nama diri 5 ayat. Kata ganti nama diri pertama 5 ayat, kata ganti nama diri kedua 5 ayat, kata ganti nama diri ketiga 5 ayat. Tapi ayat itu cari dalam buku teks ada, insya-Allah. Mudah-mudahan boleh bantu kamu. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi
Dan apa yang Cikgu Bob harap semua kelas ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okey, jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, SK Pitas Raya Channel, like dan share video ini. Adik-adik jaga diri waktu COVID ni berluasa, jaga diri, kita jaga kita seperti biasa. Cikgu Bob akan ingatkan, tolong jaga diri. Saya dah tak sabar nak pergi sekolah ni. Asyik berhadap laptop aja, saya nak hadap muka kamu ni. Senang. Okey, jadi adik-adik jumpa lagi. Jaga diri. Jangan lupa anda bersama Cikgu Bob. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye-bye.